Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, pembuka bicara, apa yang perlu dikata lagi? Hanya satu kot, padan muka. Perpaduan negara Malaysia jangan cuba-cuba untuk dipermain-mainkan. Walaupun mungkin terdesak secara politik, terdesak kerana ada yang cuba untuk diselamatkan kah, apa saja alasan, jangan cuba untuk rosakkan keharmonian negara Malaysia. Tidak kiralah kamu pernah menjawat jawatan Perdana Menteri kah, kamu kaya raya kah, kamu ada pangkat sampai pangkat tun kah, atau apapun, jangan cuba-cuba merosak perpaduan negara Malaysia. Akhirnya padan muka, ini saya berani kata padan muka kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang saya pun tidak faham dan ramai orang tidak faham kenapa bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali ini dengan sanggup teganya dia mendakwa dan menuduh bahawa masyarakat India di Malaysia tidak sepenuhnya setia kepada negara Malaysia, hanya kerana mereka masih mengamalkan budaya, masih mengamalkan bahasa India. Jadi itu tidak adil. Kerana itu AMK telah membuat laporan polis berhubung dengan isu kenyataan Dr. M terhadap kaum India. Saya amat setuju dengan apa yang dilakukan oleh AMK ni, yang membuat laporan polis. Saya fikir akan ada ramai lagi yang akan tampil membuat laporan supaya Mahathir diambil keterangan. Sekurang-kurangnya orang tidak sewenang-wenangnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Tun Mahathir ini. Angkatan Muda Keadilan hari ini telah membuat laporan polis berhubung kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa masyarakat India di Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara. How dare you Tun Mahathir untuk kata begini? Laporan itu dibuat oleh ahli majlis kepimpinan AMK Pusat, iaitu M. Sathasivam di Balai Polis Travers di Kuala Lumpur. Sathasivam tiba di Balai Polis itu pada 5 petang dan selesai kira-kira sejam kemudian. Tahniah diucapkan kepada AMK Keadilan ini yang telah melaksanakan apa yang sepatutnya. Bercakap kepada pemberita, beliau berkata, selaku bekas Perdana Menteri, Mahathir perlu berhenti untuk mengeluarkan kenyataan yang boleh menggugat keamanan dan perpaduan kaum di negara ini. Saya amat setuju. Saya fikir Mahathir lebih baik berhentilah daripada berpolitik, bersaralah dari politik, dan ahli-ahli politik yang lain pula lebih baik tolaklah Mahathir ini. Jangan lagi terima dia sudah terlalu tua lah. Kamu janganlah susahkan dia lagi. Apa yang kamu mau sangat dari Mahathir lagi? Dia sudah tidak relevan, kalah teruk, memalukan. Malah semua orang yang dihantar oleh partinya dulu berjuang untuk jadi bertanding di PRU, semua kalah tanpa seorang pun yang dapat deposit. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kerana itu saya harap pihak polis dapat melakukan sebaik mungkin untuk menyiasat atuk tua ni, yang saya fikir inilah kenyataan dia yang paling bahaya dan tidak sesuai. Sepatutnya seorang bekas Perdana Menteri langsung tak boleh kata begini tau. Dulu dia jadi Perdana Menteri pun atas bantuan daripada kaum India juga. Jadi sekarang kenapa cakap begini? Mentang-mentang sudah bersama dengan Perikatan Nasional
sudah berkawan dengan Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin. Oh, sekarang boleh pula berani kata begini. Apa tujuan Mahathir kata begini? Saya pun tidak pasti. Masih banyak lagi misteri Mahathir. Nanti ada lama-lama ada ada dokumentari misteri Mahathir. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya masih ramai lagi rakyat Malaysia. Rupa-rupanya ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak tahu sebenarnya kenapa Daim Zainuddin dalam keadaan masalah besar sekarang ini. Kenapa kekayaan Daim Zainuddin sekarang ini disiasat oleh SPRM. Dan ramai lagi rakyat Malaysia sebenarnya, rupa-rupanya lebih daripada 50% rakyat Malaysia tidak tahu kenapa harta 60 tingkat Menara Ilham milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin disita oleh SPRM. Sampai ramailah buat andaian yang tak munasabah, andaian yang tak logik. Ramailah yang tuduh Anwar, tuduh SPRM sebab tak tahu apa-apa. Rupa-rupanya ini sebab utama bangunan itu disita. Dan notis penyitaan itu sebenarnya telah dibuat pada 18 Disember melalui satu ruang pemberitahuan sebuah portal berita yang ditandatangani oleh Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib. SOP-nya sudah betul. Lepas itu ditujukan kepada pendaftar hak milik, pejabat pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan. Kenapa dia disita? Kerana ini berkaitan dengan satu siasatan yang sedang dilakukan oleh SPRM. Berkaitan dengan satu transaksi yang sangat luar biasa besar. Bayangkan pada tahun 1997 perkara ini berlaku. Nilai wang pada waktu itu berapa? Dan nilai wang pada waktu sekarang ini berapa? Bezanya. Bayangkan transaksi keuangan. Inilah yang berlaku pada tahun 1997. Berjumlah berapa? 2,3 bilion ringgit. 2,3 bilion ringgit. Ini bukan sedikit. Ini bukan sedikit, ini besar jumlahnya. Jadi, inilah yang sedang disiasat oleh SPRM berkaitan transaksi korporat, yaitu bernilai 2,3 bilion pada November tahun 1999. Yang membabitkan Renung Berhad, dan United Engineers Malaysia Berhad, UEM. Ini merupakan dua entiti yang sebenarnya rupa-rupanya bila disiasat. Menurut laporan, dua entiti ini adalah bekas tonggak perniagaan. Bekas tonggak perniagaan yang dikaitkan dengan UMNO pada ketika parti itu mentadbir negara. Waktu itu siapa bos UMNO? Siasatan itu kesinambungan daripada pendedahan. Ini kesinambungan juga daripada pendedahan satu dokumen sulit daripada satu badan yang disebut International Consortium of Investigative Journalists, iaitu berhubung dengan transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Jadi susulan daripada itu, SPRM pada bulan Jun yang lalu telah membekukan akaun bank. Akaun bank berjumlah lebih 39 juta ringgit Malaysia. Di antara lain, pada waktu itu disebutkan, antara lain ialah yang membabitkan milik bekas Menteri Kanan, dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan keluarga mereka. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye.